Don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar ucapan PMK Anwar Ibrahim ketika beliau menghadiri persidangan antarabangsa Zakat Pulau Pinang 2024 di Dewan Tunku Syed Putra Universiti Sains Malaysia USM Pulau Pinang. Okey kan, mari kita dengar ucapan PMK Anwar Ibrahim. Dia akhir tak komen macam biasa. Mengapa saya keras sekali dalam soal tata kelola? Saya tidak izinkan orang merompak kekayaan negara ini. Dulu, sekarang saya tidak peduli. Ada kes besar, kamu Datuk ke Datuk Seri ke Tun ke, kamu ambil wang, kami siasat, kami dakwa, kamu bagi balik wang itu kepada rakyat. Sebab itu kalau tanya saya dalam bicara soal zakat di negeri-negeri ini, walaupun di bidang kuasa negeri, saya tidak boleh terima kenyataan negeri yang boleh kumpul dana zakat yang besar, tetapi masih ada kelompok miskin tegar. Saya ambil alih tahun lalu, lebih setahun yang lalu, di wilayah persekutuan, saya arahkan, bagilah teori apa, penjelasan apapun, selagi ada rakyat di Kuala Lumpur masuk kategori miskin tegar, selain daripada langkah-langkah lain daripada kerajaan, saya nak zakat itu dimanfaatkan sepenuhnya. Tunggak zakat ini dalam sistem Islam itu terokai kalau tidak dapat dipertahankan. Sebab itu kita kenal dengan Khalifah Umar Abdul Aziz yang disebut Umar Al-Thani. Itu kerana ya zuhudnya, waraknya, tetapi kerana tata kelolanya. Sebab itu bila orang meremehkan isu tata kelola dalam negara ini, terutama kalau orang yang dikaitkan dengan Islam, serban itu tidak, saya tidak peduli. Bagaimana boleh remehkan soal tata kelola? Zakat itu tegak kerana tata kelola yang baik. Umar Abdul Aziz itu mampu mengendali, mengurus ekonomi wilayah Islam yang besar. Bukan di sekitar Jazirah Arab, Mesir, Syria, sampai ke Azerbaijan. Itu kerana tata kelolanya yang par excellence. Jadi kita kenal tokoh-tokoh Islam itu dari sudut kepribadian, nilai, akhlak yang tidak tolak ansur tentang penyalahgunaan kuasa, guna kedudukan untuk memperkayakan diri dan keluarga. Saya aneh kalau saya pikirkan bahawa bagi kita ini tidak begitu penting. Negara kaya sebagaimanapun, kutipan zakat puluhan bilion ringgit sekalipun tidak mungkin berhasil menyelenggara dan menyelesaikan sebagian besar masalah kalau tidak diurus dengan baik. Pengurusan baik itu disebut tata kelola yang baik. Sebab itu ada kaitannya. Institusi zakat itu harus diurus dengan baik. Maknanya prinsip tata kelola. Setiap sen yang digunakan, wang yang dikutip atas nama zakat, itu mesti dipertanggungjawabkan. Dan seperti mana yang saya tegaskan tadi, apapun alasan untuk latihan, untuk pelaburan, untuk daya cipta dan peralihan teknologi dan transformasi digital yang semua perlu dikenalikan dalam negara madani ini, dia mesti, kalau zakat ini, selesaikan masalah basic kemiskinan tegar di kalangan rakyat kita. Jadi saya anggap persidangan ini, selain daripada bicara soal-soal lain, mesti kembali kepada pangkal, pokok pangkalnya. Zakat mesti diuruskan cara yang terbaik mungkin, itqan fil amal, par excellence, dan keutamaannya mesti selesaikan masalah basic di kalangan orang yang tidak punya keupayaan dan bersaing. Ini ada kaitan juga bila dalam perdebatan orang kata tentang, kan perbahasan tentang meritokrasi. Ya, kita pilih, kita bantu yang terbaik, anak-anak yang cemerlang. Dan ada perdebatan. Kita pilih. Tetapi dia lupa.
dan saya ingat Michael Sandel, profesor terkenal Harvard, yang bicara tentang tyranny, kezaliman meritokrasi. Kerana meritokrasi itu, yang mana yang paling cemerlang, itu dipilih dan umumnya 99.9% dari sekolah terbaik, dari keluarga yang pendidikan tinggi dan kedudukan terbaik, latihan terbaik. Jadi kesenjangan itu berterusan. Digital transformation itu kalau tidak dipastikan diperoleh oleh golongan peringkat yang miskin dan pendapatan rendah, dia akan menyebabkan kesenjangan lebih melebar. Kesenjangan yang terus melebar di bawah pengawasan kita tidak berarti kita mampu menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan itu berarti mengurangkan kesenjangan, bukan melebarkan terus. Dan maknanya kalaupun institusi zakat memikirkan selain daripada membasmi atau menoktahkan kemiskinan tegar, memastikan golongan yang di peringkat rendah ini, miskin, itu diberikan kemudahan termasuk dalam bersaing dalam masa yang mencabar dan memerlukan kecanggihan melalui teknologi maklumat dan lain-lain. Sebab itu saya kata yang Profesor Sandel's argument in this tyranny of meritocracy itu mengungkit hal kesenjangan kerana tidak ada apa yang beliau sebut sebagai a conscious effort, ya, satu tindakan yang jelas melalui tata kelola yang baik dan yang prihatin terhadap nasib orang yang tidak mampu bersaing. Ya. Kita dalam sistem pendidikan kita pun begitu kan. Anak-anak cemerlang di sekolah terbaik dan tentunya dari sekolah yang terbaik. Saya nasib baik kerana pergi ke Kolej Melayu Kuala Kangsar. Masa itu belum ada sekolah-sekolah asrama penuh yang lain terkenal. Tetapi tidak boleh diukur dari segi itu. Kerana ada anak-anak dan rakan-rakan saya mungkin lebih pintar, tapi kekal di corot ukun. Jadi mana mampu bersaing. Ya. Sekolah menengah di Menik Urai dan sekolah menengah di Kapit nak bersaing dengan sekolah Kolej Melayu atau Chung Ling High School, tak mungkin. Sebab itu langkah-langkah dalam perancangan kerangka pemikiran pengurusan zakat itu harus memikirkan semua ini. Bagaimana dengan dana zakat selain daripada usaha lain daripada kerajaan itu boleh mengurangkan kesenjangan yang berlaku. Itu saya lihat kerana zakat institusi terlalu penting. Bayangkan di zaman Ahmad Abdul Aziz yang sebut tadi, ya, dari Jazirah Arab sehingga ke Azerbaijan, dia perintah 2 tahun 3 bulan. Sebab tu orang kata, ni nampak kejar sangat ni dengan umur yang agak lewat sikit lah, dekat dengan Datuk Wan Salim. Mengapa kejar sangat? Saya kata sebab saya rasa malu sebab Umar bin Aziz itu perintahnya 2 tahun 3 bulan. Masalah kemiskinan tegar selesai. Itu zakat itu diperkasa dan begitu baik. Inventory negara itu disusun hari pertama diperintah. Jumpa Mamak Bendahara. Dia kata apa yang tuanku perlukan silakan ya Khalif Amirul Mukminin. Dia kata bukan saya punya, ni negara punya. Itu kali pertama disebut inventory. Berapa emas, berapa simpanan gandum, berapa berlian yang ada dalam simpanan inventory itu. Dan sebahagiannya bukan saja zakat, ya, sebahagiannya itu dijual dan dibantu rakyat yang miskin dan untuk keperluan-keperluan yang lain. Jadi kalau dia selesaikan 2 tahun 3 bulan, kita yang perintah ada yang jadi Perdana Menteri 22 tahun, ada kerajaan 10 tahun, ada yang
33 bulan. Prestasinya bagaimana? Ini maknanya muhasabah yang sebenar. Kita duk ingat muhasabah, yang harus muhasabah itu kamu. Aku enggak perlu, kerana aku yang teratas. Ini yang masalah kita. Muhasabah itu mesti daripada ibda' binafsik. Masih mula daripada diri kita, seperti mana yang disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang saya bacakan tadi. Jadi saudara-saudari dalam soal zakat tadi, ya, bayangkan 2 tahun selesai masalah kemiskinan tegak di satu wilayah yang besar yang menembusi beberapa benua di bawah Umar bin Aziz. Jadi kita yang katakan ini contoh dan teladan, tak malukah kita? Tidak terasa bersalahkah kita kalau tidak memikirkan dan berbuat sesuatu? Kalaupun tidak sampai ke tahap itu, ya, tidaklah terlalu jauh daripada idealisme dan pelaksanaan yang dilakukan di bawah Umar bin Aziz. Ya. Sehingga kan yang saya turut baca, Mufti boleh betulkan kalau silap, laporan yang mengatakan Gubernur Azerbaijan menulis kepada Umar bin Aziz, "Ya Amirul Mukminin, masalah kemiskinan tegak selesai di wilayah saya. Bagaimana mampu kita manfaatkan dana ini? Saya cadangkan untuk sama ada dia atau daripada Umar yang kemudian mencadangkan, oleh kerana selesai kamu bertanya kepada Allah Ta'ala, betul tidak? Bila saya dapat laporan Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka, bukan Perak belum lagi, katanya masalah kemiskinan tegar tu sampai selesai 100%. Maka saya beritahu Komiti Besar apa yang Umar bin Aziz beritahu kepada Gubernur Azerbaijan. Are you sure? Dia cakap bahasa Arab lah. Are you sure? Because you are finally, ultimately responsible to Allah SWT. But if it's true, Alhamdulillah. Dan gunalah wang itu, mungkin di antara cadangannya, membiaya anak-anak muda yang nak kahwin, yang tak cukup wang. Zamri yang dah kahwin bukan, tak termasuk golongan ni, yang belum. Jadi, itu umpamanya, ya. Itu sebagai contoh. Tapi ini bagi saya spektakular. Orang kadang-kadang bicara ini soal ya jihad, menyerang orang, pelaksanaan syariah. Dia guna itu slogan-slogan. Dia lupa bahawa kejayaan Islam itu termasuk dalam pelaksanaan tata kelola yang baik, yang praktik ini. Jadi pengalaman ini harus kita manfaati dengan melihat bagaimana mampu kita melakukan apakah dalam seperti mana disebut dalam fiqh zakah, yang bukan ikadimensi tapi pelbagai dimensi, ya. Tetapi dengan target yang jelas untuk membantu rakyat yang ketinggalan, sama ada terpinggir dan tersisih di arus pembangunan. Dan tadi Zamri sebut dalam zaman kami dulu, zaman dia kemudian sikit lah, ya, kita bicara soal Najatullah Siddiqi, Profesor Mannan. Profesor Mannan tu ada jadi menteri, saya tak tahu dia tak ingat lagi. Dia pernah menekankan bahawa zakat ini betul, it's an economic agenda, it is a social agenda. Tetapi lebih utama daripada economic dan social agenda, it is an Islamic, religious, spiritual agenda. Jadi tuntutan itu begitu diutamakan di dalam kupasan Mannan. Jadi pakar-pakar yang ada di sini, saya hanya bagi matan saja, syarahnya sudah
lebih arif, tapi dekat dengan hati nurani dan jiwa saya. Harus sesuatu penambahbaikan yang harus dilakukan segera, kerana soal negara yang makmur dan maju, tapi kemiskinan tegar itu masih ada, dan ada beberapa target. Sebab tu saya kata bila saya ambil alih jawatan, pengumuman pertama saya noktahkan kemiskinan tegar. Ya. Dan setakat ini yang saya kata yang berhasil 100% Melaka, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Selangor. Saya belum dapat laporan terperinci dari Pulau Pinang. Sepatutnya selesai sebab Pulau Pinang jumlah kemiskinan tegar itu jauh lebih kecil. Jadi TKM dalam tempoh seminggu harus beri laporan selesai atau tidak. Dan selepas itu, untuk tahun lalu, saya kata ini sekolah anak-anak kita. Sekolah kebangsaan, baik sekolah Tamil, sekolah Cina, sekolah agama. Tandas yang tak terurus. Jumlahnya hampir 1 bilion ringgit. Tapi kita selesaikan pembinaan tandas 8,600 lebih. Bayangkan. Ya, dengan khazanah yang besar dan pertumbuhan ekonomi dan hasil mahsul yang banyak, anak-anak kita ke sekolah dengan tandas yang rosak. Dan ini dibiarkan tahun demi tahun. Sebab itu saya beritahu kepada Menteri Pendidikan Fadlina, saya tak mau apa pun alasan, saya siapkan dana, saya kata mesti selesai. Ya, kalau masalah tandas pun tak selesai, nak uruskan mutu pendidikan ini bagaimana? Jadi alhamdulillah selesai. Tahun ini, umpamanya, kalau di Kuala Lumpur, semasa saya jaga, saya kata termasuk gerai-gerai. Tadi saya pergi Seberang Jaya, saya minta pegawai daerah uruskan pembinaan gerai bagi Indah. Sebab yang pergi ke hotel 5 bintang itu 5% rakyat. Yang pergi ke gerai itu 80% atau 60% rakyat. Tapi 60% rakyat ini nak belanja 200,000 repair gerai pun tak mampu kita. Jadi sebab itu saya kata pemikiran, keutamaan kita. Kita semua bicara soal fiqh aulawiyat. Dalam ekonomi ini harus ada fiqh aulawiyat dia, keutamaan dia. Sebab itu tahun ini 2024 keutamaan saya ialah pengurusan baik pulih rumah-rumah penyewa awam, rumah polis, rumah tentera, rumah guru. Dan penyewa awam umumnya termasuk rumah pegawai penjara. Itu saya dekat dengan saya. Itu parah. Jadi kita belanjakan dana tahun ini selesai gitu. Nak selesaikan semua perkara dalam setahun tidak boleh. Kita hutangnya besar dan permasalahan ekonomi besar. Sebab itu sudah faham mengapa saya keras sekali dalam soal tata kelola. Saya tidak izinkan orang merompak kekayaan negara ini. Dulu, sekarang saya tidak peduli. Ada kes besar, kamu Datuk ke Datuk Seri ke Tun ke, kamu ambil wang, kami siasat, kami dakwa, kamu bagi balik wang itu kepada rakyat. Kita saya baca detail sedikit. Saya sentuh kupasan Syed Dr. Yusof Qaradawi dalam bukunya Fiqh Zakat bahawa institusi zakat bukan institusi biasa tetapi adalah institusi unggul dalam konteks pembangunan ekonomi dan mengurangkan kesejarangan. Semua itu, pengurusan institusi zakat harus dilaksanakan dengan tata kelola yang paling baik atau par excellent dan semangat itqan fil amal. Akhirnya tuan, kita bawa satu ialah pihak zakat ni jangan susah sangatlah bersedia untuk kepada mereka yang terdesak nak minta zakat tu, jangan susah sangatlah kan. Okeylah. Mari terus menjalankan kerajaan perpaduan PMN Ibrahim. Assalamualaikum.